Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi hari ni kita ada satu berita yang mungkin agak pelik sikit lah, iaitu FEDA. FEDA ni dia macam the French punya association lah kot untuk komponen manufacturers dekat France, dan dia mengeluarkan satu amaran. Dia katakan giga casting. FEDA memberi amaran ada risiko untuk alam sekitar dan juga bajet isi rumah. Perbelanjaan isi rumah. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan semua, berdepan dengan meningkatnya populariti amalan menggunakan giga casting, FEDA memberi amaran kepada kerajaan tentang bahayanya mega parts. Jadi pertama sekali kita nak tahulah apa itu mega casting, giga casting ni apa dia. Mega casting atau giga casting ni contoh dia macam ini. Yang ini di mana untuk Tesla ini adalah satu bahagian yang dibentuk dalam bentuk aluminium. One piece dia tuang dalam casting machine dan menghasilkan one piece komponen untuk ini dia punya Cybertruck punya bahagian. Tak pasti ini depan ataupun belakang, tapi ini one piece. Dan kalau tidak sebelum ni untuk kereta yang di kat belakang ni, kalau kita tengok contoh yang lain, ini pun giga Cybertruck punya. Ini pun Cybertruck punya. Tapi kalau kita tengok ada juga yang kereta punya parts ni kat dalam ni. On this ni. Yang ni kereta punya. Yang ni untuk Tesla Model 3 dengan Tesla Model Y punya giga casting. So giga casting ni dia mengurangkan bilangan komponen. So dia kata ni bahaya mega parts ni. So dia kata dalam bulan-bulan terbaru ni banyak syarikat kereta mula nak tengok macam mana nak gunakan sistem giga casting ni. Dan dia kata ini mengurangkan jumlah komponen. Dia mengaku ni semua ni, ini mengurangkan jumlah. Giga casting ni mengurangkan komponen jadi satu single komponen. Entire parts of vehicle usually assembling several dozen komponen tinggal jadi satu saja. Dia kata walaupun dia kata ini inovasi, satu yang bagus, nak simplify assembly dan peningkatan dari sisi competitiveness, dia kata amalan ini pertama sekali dia kata ialah untuk meningkatkan keuntungan manufacturer. Tapi dia kata ada kesan negatif, perverse effect kepada alam sekitar dan juga kepada consumer. Dia kata risiko ni adalah real. Kena tengok, kena perhatikan dan fahamkan. Oh, ni memang dia punya cerita dia tu macam apa dia ni kan. The first weights on household budget, dia kata. Repair entah jadi lagi mahal in the long term. Bila nak kena ada accident ke apa ke, memang kena repair dengan tukar ataupun tak boleh repair langsung. So dia kata ini memang kompromi yang teruk lah untuk kereta-kereta yang accident. Ini memang argument yang kita dengar. Tapi masalahnya giga ataupun mega casting ni ataupun casting yang you menggabungkan beberapa komponen jadi satu ni bukanlah sesuatu yang baru dicipta. Syarikat macam BMW, Mercedes-Benz, Audi dah pakai lama dah. Cuma dia tak sebesar apa yang Tesla buat sekarang dan apa yang tak digunakan oleh syarikat-syarikat lain. Ceritanya sekarang ni yang mengeluarkan amaran ni adalah syarikat-syarikat yang membuat komponen kereta. Jadi bila kita tengok dia punya amaran tu datang daripada mereka, jadi kita nampak ada mungkin vested interest lah. Sebagai syarikat-syarikat yang menghasilkan komponen, dia mesti akan kerugian kalau benda ni berlaku. Jadi kita nampak kat situ sebenarnya this is the story. The story is dia orang takut, dia orang kerugian. Tapi dia kata A, B, C dan D lah, sebab mungkin dia I don't know, macam mana dia nak cakap kan kalau dia kata dia tak boleh nak compete, malu lah. Kalau dia kata ini masalah dia environment. The second risk dia kata is environment. Adakah bagus untuk alam sekitar untuk ganti entire block of production which require more material and energy, where a smaller spare parts does the trick today. On the face of it, nampak macam a fairly decent argument. Cuma kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Sekarang ni dengan banyak sistem-sistem keselamatan macam auto emergency braking, accident ni dia boleh akan jadi berkurangan. Mungkin akan berkurangan sebab kereta sekarang dah boleh auto emergency brake. Itu salah satu komponen sistem keselamatan yang telah banyak mengurangkan accident yang
kelajuan perlahan dan sederhana. Kebanyakan accident kita ni berlaku dalam bandar ataupun dalam urban area ataupun build up area. Kalau rural pun quite build up, di mana banyak kereta lah. Dan kebanyakannya adalah medium to low speed. Itu pasal kalau kita tengok kita punya ujian pelanggaran pun pada kelajuan bukanlah 100 km sejam, 40, 45 km sejam punya pelanggaran yang dia orang uji lah, ataupun mungkin sampai 60 km sejam untuk some of the things. So bila kita tengok tentang sistem keselamatan ni, bila Pro 2 memperkenalkan ASA dia, Advanced Safety Assist, untuk kereta-kereta dia, antara komponen pertama yang dia perkenalkan ialah orang panggil Auto Emergency Braking. Dan semasa pelancaran tu, Pro 2 ingatkan kita kenapa dia pasang benda tu. Kenapa dia berikan komponen tu, sistem tu kepada pembeli. Sebab dia kata kajian yang dilakukan di Jepun oleh dia punya rakan teknikal dia, Daihatsu, menunjukkan sistem ni je, satu simple sistem kecil ni boleh mengurangkan pelanggaran sebanyak 50%. That's in an environment where not everybody ada benda tu. Bayangkan in an environment sekarang where so many cars dah ada sistem tu. The risiko untuk pelanggaran low speed dengan medium speed ni dah berkurangan banyak. Dan kita kena ingat, untuk kebanyakan kereta, sebelum chassis dia tu, dia ada apa yang dia panggil crash can, which is something about this long, made of aluminium. Selalunya dia ada macam lekuk-lekuk sikit. So benda tu memang direka bentuk untuk menyerap hentakan. So dia akan collapse dan absorb all the energy. Dia tak transfer banyak energi masuk ke dalam the chassis rail, therefore protecting the car punya structure. So benda yang sama juga digunakan. Jadi kalau kita reduce the speed of accident sebab ada auto emergency braking dan sebagainya, the actual risk to the chassis, the main part of the car, memang dah berkurangan banyak sebenarnya. So anyway, bila kita tengok gear casting ni, ia menggunakan aluminium. Dan aluminium ni antara benda yang paling banyak dikitar semula. Dan aluminium ni agak senang untuk dikitar semula. Dia boleh ambil, cairkan dan tuang balik. Dia macam tak perlukan any additional special process. Kalau you ambil aluminium yang pecah tu, you masuk je dalam dia ni, relau, leburkan dia, tuang balik, dah jadi komponen baru. So aluminium memang senang nak dibaiki lah. Of course the cost is going to be high lah kalau you kena ganti the whole thing. But that is not something yang berbeza daripada aluminium parts yang ada sekarang pada kereta-kereta. Sebagai contoh, setengah kereta mempunyai komponen carbon fiber. BMW i3, BMW iX dan a lot of the new BMW ada komponen carbon fiber dekat dia punya side chassis member, dekat bumbung dan sebagainya. Benda-benda tu semua pun susah juga nak ganti. But kita taklah tengok benda tu in isolation, secara keseluruhan. Apa yang kita tengok kat sekarang ni, bila dia kata the cost to household, maybe dia cakap tentang the cost to insurance lah kot. Kalau insurance company meningkatkan dia punya rate ataupun premium dia untuk kereta-kereta yang menggunakan gear casting ni, dan saya kata setujulah bahawa ini adalah satu benda yang akan mendatangkan masalah di masa depan. Tapi maklumat ni terlalu awal. Dia ada berbagai-bagai maklumat yang bercanggah. Contohnya kalau kita di Malaysia ni, sebagai in general, memang insurans untuk kereta elektrik tinggi sikit. Sebab selalunya benda tu benda baru, jadi syarikat insurans pun dia akan hedge their bets lah. So dia akan charge lebih sikit sebab dia tak tahu macam mana lagi dia punya cost structure dia bila dia nak repair dan sebagainya, dan apakah isu-isu yang akan berbangkit dari segi warranty dan sebagainya. So that is going to be true. Tetapi ada juga on the other side of the coin, kalau dekat Amerika Syarikat, di mana Tesla mempunyai syarikat insurans mereka sendiri, dan bila mereka menginsurансkan kereta mereka sendiri di Texas contohnya, insurans yang ditawarkan oleh Tesla untuk kereta Tesla adalah 51% lebih murah daripada insurans yang ditawarkan oleh syarikat lain untuk kereta Tesla. Kenapa? Sebab saya rasalah sebab Tesla mempunyai data daripada kereta dia sendiri, jadi dia tahu tahap mana risiko yang dia orang perlu tanggung untuk kereta mereka. Therefore I think benda ni dia belum lagi cut and dry, tapi this is to me a knee-jerk response from FEDA, which is an association that represents components manufacturers. Dia orang dalam keadaan rasa takut benda ni akan menjejaskan pendapatan mereka. That's all there is to it. Okay, tolong tekan sikit butang like, kongsi dengan kawan-kawan, dan juga komen banyak-banyak sikit. Tolong subscribe. Pembantu Malaysia, Pembantu Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.